Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang cerita Raja Donai Bahtera Kulit Kacang. Sebelum itu, anda semua pernah dengar tak cerita pasal Raja Donai Bahtera Kulit Kacang ni? Inilah bukunya. Cerita Raja Donai Bahtera Kulit Kacang berasal dari negeri Pahang. Cerita ini adalah cerita lisan Melayu lama dan disebabkan cerita ini cerita Melayu lama, jadi asal-usul buku ini tak dapat dikenal pasti. Cerita ini dibukukan dan diselenggara oleh Zakaria Hitam yang diterbitkan oleh Muzium Sultan Abu Bakar Pahang dengan kerjasama Yayasan Pahang pada tahun 1987. Jadi, saya akan fokuskan kepada dua perkara sahaja, iaitu karakter dan juga busana dalam cerita Raja Donai Bahtera Kulit Kacang. Dalam cerita ini ada dua orang watak utama, iaitu Raja Donai dan juga Puteri Intan di Karang. Kita mulakan dengan karakter dahulu. Antara karakter watak utama yang terdapat dalam cerita ini ialah Raja Donai. Raja Donai merupakan seorang yang mempunyai sikap ingin tahu, seorang yang bijaksana dan seorang yang berani. Namun, saya akan kemukakan satu sahaja karakter, iaitu sikap ingin tahu yang ada pada watak Raja Donai. Pada suatu hari, Raja Donai pergi berjalan-jalan di tepi laut. Semasa Raja Donai berjalan, baginda terserempak dengan beberapa ekor binatang. Akan tetapi, Raja Donai ni tak tahu nama haiwan-haiwan tersebut kerana itu adalah kali pertama Raja Donai melihat perkara demikian. Maka, Raja Donai pun ikutlah haiwan-haiwan tersebut berjalan sehingga sampai di sebuah rumah orang tua. Selepas itu, Raja Donai terdengar Mak Bidan memanggil akan dirinya. Raja Donai pun pergilah ke bangsal Mak Bidan. Apabila Raja Donai bertemu Mak Bidan, baginda bertanya kepada Mak Bidan akan binatang-binatang yang ditemuinya itu untuk mendapatkan kepastian. Raja Donai berkata ekornya hijau lagi rimbun, bulunya kemerah-merahan macam emas. Bunyinya kuk-kuk-kuk-kuk. Lepas tu, benda itu kakinya 4 dan bunyinya bo-bo. Satu persatu bunyi haiwan tersebut diterangkan oleh Raja Donai kepada Mak Bidan. Selepas itu, Mak Bidan menjawab setiap persoalan yang ditanya oleh baginda. Itulah yang orang gelar ayam dan lembu. Dekat sini kita dapat belajar kalau kita tak tahu, kita kena tanya orang yang lebih berilmu atau yang berpengalaman. Kalau kita ego dengan diri sendiri, kita juga akan rugi. Seterusnya adalah busana. Antara busana yang boleh kita lihat dalam cerita Raja Donai Bahtera Kulit Kacang adalah busana untuk majlis keramaian dan busana yang melambangkan identiti diraja. Saya akan terangkan busana semasa majlis keramaian. Jadi, saya ceritakan secara ringkas tentang busana yang dipakai oleh Raja Donai semasa perkahwinan bersama Puteri Intan di Karang. Seluar yang dipakai oleh Raja Donai adalah seluar panjut panjang kaki dari negeri Gelesong. Seluar ini dijahit pesak dengan kemas. Pada bahagian pinggang dan kaki ada banyak intan yang besar dan kecil yang dijadikan sebagai labuci. Raja Donai juga dipakaikan dengan kain cindai jantan panjang 10. Kain cindai merujuk kepada kain tenunan sutera yang halus dan bermutu tinggi. Kain cindai adalah salah satu pakaian yang menarik perhatian golongan diraja. Kain cindai yang bersifat kukuh menjadi rebutan kerana dianggap mampu menahan tingkaman senjata. Dalam tradisi, kain cindai terbahagi kepada dua, iaitu kain cindai jantan dan kain cindai betina. Kain cindai yang dipakai oleh Raja Donai ialah kain cindai jantan dan tenunan kain tersebut adalah lebih halus dan motif hiasan bunganya yang lebih besar berbanding dengan kain cindai betina yang tenunannya kasar dan motif bunganya lebih kecil. Kain cindai jantan yang dipakai oleh baginda merupakan alat kebesaran sultan pada zaman dahulu dan hanya dipakai oleh golongan raja serta golongan bangsawan sahaja.
Baju yang dipakai pada hari perkahwinan baginda juga bersilih ganti. Namun dalam buku ini tidak dinyatakan secara lengkap. Dikatakan bahawa dalam masa sehari terdapat 3 persalinan baju yang dipakai oleh baginda. Macam biasa, kalau kahwin tanpa tanjak maka tak lengkaplah ia. Raja Donai turut memakai tanjak lasam buatan Jawa. Antara aksesori lain adalah keris dan pedang. Segak bukan? Kesimpulannya, karakter seorang pemimpin yang baik perlu dijadikan contoh kepada masyarakat. Selain itu, busana yang digunakan dalam cerita Bahtera Kulit Kacang dapat memberikan pendedahan kepada masyarakat tentang kewujudan busana tradisi zaman dahulu.